Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan ada taklimat berkenaan dengan macam mana nak translate yang nota kuliah ataupun lecture notes kan yang kita mengajar setiap SEM kepada buku dan buku teks. Okay, dan juga kepada modul lah. So hari ni sebelum kita start kita punya majlis, kita akan baca doa dulu lah kan sebelum start punya majlis. So hari ni kita akan ada dua penceramah. So penceramah kita yang pertama adalah Dr. Yong Zimi daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal. Okey, untuk pengetahuan semua, Dr. Yong ni sebenarnya dia dah publish sebanyak 5 buah modul lah kan sepanjang berkhidmat sebagai staff fikir ni, and then buku chapter sebanyak 3 buku chapter, dan yang terkini adalah sebuah buku teks lah, iaitu pada tahun lepas. So untuk makluman semua juga, buku teks ni adalah satu bentuk penerbitan baru lah di bawah penerbit UTHM kan, baru dikenalkan lah. Maksud dia selain daripada modul, kita juga boleh buat sebuah buku teks. Buku teks ni dia macam modul juga, cuma dia upgrade sikit sebab dia ada number ISBN lah. So daripada situ kita dapat produce sebuah buku yang mana akan dikira lah kan dalam mata KPI apa semua tu lah. Okay, so jadinya hari ni Dr. Yong dia akan memberi sedikit ceramah lah berkenaan macam mana nak kita nak convert ataupun kita nak translate kita punya slide nota pelajaran tu kan, ataupun slide PMP menjadi sebuah modul kan, menghasilkan sebuah modul lah. So Dr. Yong dah ready lah. Boleh Dr. Yong? Dah. Saya jemput Dr. Yong lah lepas ni. Okay. Okay, terima kasih Dr. Mimi. Selamat pagi, saya Dr. Yong daripada JTKM FTK. Maaf, boleh dengar ya semua? Boleh Yong. Okay, thank you. So tanpa berdengar saya terus start lah ya. Okay, so saya setakat nak tunjukkan beberapa je lah. Okay, let me share screen. Okay, so selamat datang kepada sesi perkongsian ilmu transformasi slide nota kuliah kepada modul PNP dan atau buku teks ya. Okay, so this is sedikit lah apa yang saya nak go through hari ini. Okay lah, we start lah. Sebenarnya 3 perkara je. Perkara pertama, penerbitan saya yang berkaitan. Kedua, kenapa saya nak buat benda ni. Ketiga, bagaimana lah. Okay. So start ni penerbitan yang berkaitan dengan modul PNP ya. So sebenarnya I try my best lah setiap tahun satu lah. Sebenarnya ni pun saya mengikut je jabatan assign buat modul PNP. Saya punyalah yang tiap-tiap tahun lah. So daripada 2017, 18 ni skip, 19, 20. 20 ni ada 2 yang main author saya je, yang ni sharing. Lepas tu 2021, 2022 sepatutnya yang 2023 ni yang submit minggu ni sepatutnya tahun lepas punya. Tapi tak apalah, submit minggu ni. Dan cuba jugalah buat target satu lagi untuk tahun ini. So begitulah. Yang buku teks ni, satu-satunya buku teks ni sebenarnya saya co-author sahaja. Saya setakat buat 1 daripada 7 chapter. Bukan saya main author lah. Saya 1 daripada 7 chapter tu pun saya bantulah sikit. Tu je contribution saya, tak banyak lah. So main author dia ialah
Profesor Amir Khalid. Saya setakat bantu dia lah. Okay. So so kenapa saya buat benda ni? Sebab pertama ialah contribution saya dalam memenuhi KPI program Jabatan Fakulti. Pada satu ketika dahulu wujudlah KPI fakulti, satu program satu modul. So yang itulah saya buat. Lepas tu bersambungan beberapa tahun. Seterusnya sampai tahun ni lah. Tapi tahun ni tiada lagi KPI modul, dia ada KPI buku teks. So saya letak pertama tu, sebelum ni memang lumayan lah untuk markah LNPT tu. 20 markah LNPT untuk penulis pertama, memang lumayan. Buat satu cukup untuk setahun punya kuota. So saya that's why saya buat memang lumayan markah LNPT dia sebagai first author untuk modul PNP. Saya tak tulis tahun apa sebab 20 markah ni dahulu. Sekarang mungkin perubahan kan. So mungkin bukan 20 markah lagi lah. Okay. Lepas tu kenapa saya buat ni sebab sebenarnya disebabkan oleh masa saya baru masuk tu slide dan bahan-bahan untuk membuat modul ni pun tidak berasal sepenuhnya daripada saya. Saya pun setakat membantu saja. Yang modul pertama saya tu slide-nya pun bukan saya yang buat. Saya pun dapat slide tu daripada pensyarah yang mengajar khusus ni selama ni. Masa tu Encik Mat Zain lah. Sekarang Haji Mat Zain. Dah bersara pun. Okay, so slide-nya pun saya dapat daripada beliau. And then apa terjadi ialah Encik Mat Zain sebenarnya dia dah prepare dah sikit-sikit tapi dia tak dia katalah dia ada sedikit limitation nak menghantar modul ni. So katanya adalah beberapa bahagian tu dia tak cukup sabar nak buat. So itulah dia pass kepada saya. Itulah, so saya pun nampak okey saya boleh buat benda ni. So saya pun bantu buat lah. So masa tu modul pertama saya tu saya co-author. Of course lah bahan tu bukan saya punya, takkanlah saya jadi first author kan. Saya yang first one saya ialah co-author. Saya yang habis edit semua, saya yang habis buat formatting semua. Saya yang melalui proses review, pembetulan semuanya sampai buku tersebut tercetak. Tapi as I said, slide tu bukan saya punya. Saya letak diri saya sebagai second lah. First one masih Encik Mat Zain lah. So sama. So far banyak kursus-kursus yang saya mengajar selama ni. Ada slide yang 100% saya sendiri usahakan, tapi banyaknya pun diturunkan daripada Dr. Rohani dan Encik Mat Zain lah. So mereka berdua pun dah bersara. So dan mereka percayai saya dengan versi Microsoft Word. Versi Microsoft Word dan juga PowerPoint lah yang betul-betul boleh edit punya. So of course since dah dipercayai kepada saya, is also berterima kasih lah. Berterima kasih kepada mereka. Saya terbitkan satu model yang ada sekurang-kurangnya lah nama penyumbang Dr. Rohani dan Encik Mat Zain sebagai co-author. Sekurang-kurang mesti letak nama mereka kan. It depends lah. Kalau banyak editing sangat sampai saya perlu mengarang sendiri, maybe saya akan letak nama saya first author lah. Tapi kalau kerja saya setakat formatting saja, I think saya sendiri tak layak lah nak jadi first author lah. Sebab kerja saya formatting je kan. Edit, copy paste. So begitulah cara bagaimana saya mula menerbit modul-modul ini. Dan juga ada modul-modul yang sebenarnya datang daripada, if you notice, sebenarnya banyak lab sheet ni. Engineering Lab 1, Engineering Lab 2 dan sekarang ni ialah pun
adalah hasil collection of lab sheets. Lab sheet ni of course sudah ada orang yang buat, and then kerja saya setakat edit balik. Betul, saya kena karang sedikit juga, and then buatkan formatting dengan betul. Lepas tu then submit lah. So begitulah. Yang ini pun walaupun saya yang mengedit 4 chapter dan menambah karangan saya dalam ni, dia jumlahnya 8 eksperimen. So dan saya bukan penyelar kursus ni pun, dan saya sudah selama tak mengajar kursus ni. So untuk yang ni saya pun co-author je lah. Yang Engineering Lab 4 ni. Lab 3 ni pun saya akan jadi co-author saja. Saya akan menyumbang 2 daripada 8 chapters lah. Macam tu lah. So yang engineering lab ni sebab dia adalah umum, so biasanya banyak pencara yang akan terlibat, nama sampai 10, 11 tu biasalah. Okay, let's continue. Lepas tu kenapa saya buat benda ni, sebab kenapa Encik Mak Zin yang nasihatkan juga, siapa yang buat modul dahulu biasanya modul tu lah yang akan diterbitkan. Lepas tu setakat tinggal edit modul tu. Orang lain tak dapat menerbitkan modul baru. Orang lain tak akan rajin sangat untuk menerbit modul baru bagi kursus yang sama. So whoever first come, siapa yang menulis dahulu, yang menerbitkan terbitan pertama, edisi pertama tu dahulu, yang itulah yang pertama lah. Dan lepas tu adalah terbitan edition kedua, edition ketiga, edition keempat dan seterusnya lah. So biasanya macam tu lah. Boleh edit dan membuat terbitan kedua, tapi biasanya lah nama-nama author yang terdahulu tu akan dikekalkan. So siapa nak buat edisi kedua tu, takkan dia buang nama saya kan. So saya menyalin 4 ni sebagai motivasi saya kenapa saya buat modul selama ini. So biasanya bila dah mula, buat kali kedua tak susah sangat, dah tahu kan cara nak buat modul. So that's why tiap-tiap tahun boleh lah. Biasa kena start tu yang paling susah biasanya kan. Lepas dah start, kali kedua, kali ketiga, kali keempat dah jadi you know what to do lah compared to the first time lah. Okay, so let's move on. Okay, so tu dah apa yang saya pernah terbit dan juga kenapa saya nak buat benda ni. And then jom masuk macam mana nak transformasi slide nota kuliah kepada modul dan buku teks ya. Pertama, of course, mesti ada slide. Saya percaya semua pensyarah ada slide untuk kursus masing-masing. Pertama tu, of course, cek dulu lah sama ada kursus anda pernah diterbitkan modul PNP atau tidak. Sepatutnya tahulah ada pensyarah sebelum ni sudah terbitkan modul atau tidak. Because kalau of course eloknya cek dahululah. Kalau tak JK modul tak dapat berikan jawapan, JK boleh hubungi pejabat penerbit lah untuk tanya sama ada kursus ini sudah diterbitkan modul atau tidak. Okay, so of course slide yang ada tu bukanlah slide daripada publisher buku yang bulat-bulat daripada slide publisher buku itu adalah slide yang ada hak milik, ada copyright tu, itu tak boleh lah. Slide yang anda compile sendiri. Okay, lepas tu yang penting ialah perkara ni lah, kena cite. Dia macam buku juga, dia macam penerbitan lain-lain, penerbitan jurnal, penerbitan proceeding, kena ingat cite lah. Itulah. Isunya ialah saya tahu banyak slide yang kami compile daripada sumber-sumber yang berlainan. Original sourcesnya dah tak ingat. So ni kena cari balik lah. Itu antara usaha saya lah yang bila saya membuat modul, usaha saya untuk cari balik original sources tu untuk buat citation dalam modul PNP lah.
Dan it's okay kalau banyak bahan dalam slide itu adalah from the original sources. So kadang-kadang satu chapter tu pun daripada original source yang berlainan kan. Tapi you think about it, kalau ada 8 chapter, satu chapter per 8 tu still okay lah kan. So cite original sources, walaupun dia internet resources ke, walaupun dia daripada buku ke, the thing is untuk modul PNP ni sebab dia tiada ISBN, dia adalah untuk internal circulation, untuk dalaman sahaja, so dia taklah terlalu serius sangat berkenan dengan plagiat. Dia taklah serius sangat. It's written there memang untuk kegunaan dalaman UTHM sahaja. So tetapi of course lah, cite lah, jangan tak cite. Okay, so continue. So basically now we straight away go to it. Slide dah ada. Okay, you have your chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7 contohnya lah. So ada 7 slide contohnya. Okay, so then we go to cara lah macam mana nak membuat modul ni. So basically membuat modul PNP ni adalah patuhi formatting yang yang diperlukan lah. So pejabat penerbit, so what we, macam mana nak dapat panduan dan formatting tersebut, saya tunjuk kat sini lah. So pergi ke pejabat penerbit punya website. Okay, sekali lagi lah, saya buat sekali lagi Oh man, dia kat bawah ni, sekejap. Okay, sekali lagi So penerbit UTHM. So klik penerbit UTHM. Okay, so dah sampai ke website penerbit UTHM. Pergi ke muat turun, borang. Lepas tu ke unit modul. Okay, so ni semua borang yang diperlukan, yang disediakan oleh pejabat penerbit. Yang diperlukan, okay, itulah. Go to unit modul. Yang diperlukan ialah 1, 2, 3, 4, 5 ini saja. Yang panduan modul pengajaran unit 1, 2, panduan modul pengajaran unit 3 dan 4 adalah dalam garis panduan pembangunan modul. So garis pembangunan modul ni nombor ni lah, ada 45 muka surat yang separuhnya unit 1, unit 2 dan separuh lagi unit 3, unit 4. So basically baca je lah garis panduan pembangunan modul. Macam PSM, macam garis panduan untuk thesis kan. So setakat baca, fahamkan formatting yang diperlukan. Macam thesis, so nak mengarang thesis tu ada formatting dia kan. So sama, garis panduan ni adalah formatting tersebut lah. Okay, so lepas tu ni ada satu lagi panduan penerbitan modul pembelajaran dan pengajaran. So klik je, download ni je, 3, 4. Nombor 5 ni buat masa ni tak ada, tapi pagi ni saya baru tanya kenapa bila klik ni tak ada, dan pegawai dia pun dah forward kepada saya borang ni lah, borang pencetakan ni So basically borang pencetakan ni pun adalah borang terakhir lah. Betul, borang permohonan pencetakan betul-betul adalah untuk tujuan memohon untuk modul tersebut dicetak. So borang ni pun adalah borang takhir. So pertama fahamkan dulu panduan, garis panduan pembangunan modul, panduan penerbit modul pelajaran dan pengajaran. Dua ni dululah. So dua ni dulu saya tunjuk. Okay, so ini dia nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 ni garis panduan pembangunan. So dia 45 muka surat, terdiri daripada unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 tadi. Lepas tu ni modul pengajaran yang terdiri daripada semua ni lah. So bukan saya yang karang dua modul ni, of course, pejabat penerbit yang mengarang ni. So dia mengandungi semua maklumat dan semua details lah. Memang sangat detail. Sampai naskah percuma lah, harga komisen lah, pembayaran lah, semua ni pun ada tulis So we can see sampel dia dahulu. Okay,
Saya tunjuk. Okay, so ni garis panduan pembangunan modul dan pengajaran. Boleh download saja. So terus dia akan masuk unit 1. If you're wondering nak baca benda ni ke tak, baca because kami perlu mengarang topic learning outcome. So baca je. Okay, fahamkan. Okay, unit 2 teruskan, fahamkan semua. So itulah dia ada, ni dah sampai unit 3 ni. Unit 2 lagi, sorry. Okay. So saya hari ni bukan tak buat slide untuk modul ini, untuk menjelaskan modul ini. Pada pendapat saya pun lebih baik macam pelajar buat thesis kan. Dia kena baca garis panduan nak membuat thesis tu yang datang dari boleh download daripada perpustakaan kan. So sama, if kami nak terbitkan modul PNP, seeloknya lah masing-masing baca garis panduan pembangunan ni ya. Okay, so dia ada cerita lah macam ya, laras bahasa yang digunakan sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ataupun lain-lain bahasa mestilah mudah dipahami dan diikuti, namun begitu ketetapan tata bahasa juga perlu diambil kira dalam pembangunan sesuatu modul bagi mewujudkan suasana komunikasi dua hala. Ganti nama anda adalah lebih baik berbanding dengan perkataan pelajar. So biasanya dalam modul saya pun dah is in English kan, so saya pun dah tulis you. You need to do this, you need to understand that, you should do this, you should do that. Memang dalam garis panduan ni ya. So ni contohlah perkara-perkara yang garis panduan ni akan jelaskan kepada pembangun modul PNP lah. Okay, so ini antara kesilapan pertama saya masa saya membangunkan modul pertama. Ialah pada pendapat saya gambar raja tu saya faham lah kan, tetapi tidak semestinya kepada pelajar. So modul pertama saya memang semua gambar saya, semua jadual saya di bulat merah sebab tak jelas. Macam itulah. So kualiti bahan-bahan ni apabila dicetak hendaklah jelas dapat dilihat dan dibaca oleh pelajar. So sumber rujukan seperti biasa dan seterusnya lah. So penambahbaikan ni lah terbitan edisi second version, edisi kedua, edisi ketiga dan seterusnya lah. So okay, now you have unit 3. Dia akan ceritakan lah macam mana lah nak sediakan modul, lepas tu hantar ke JK fakulti iaitu JK modul dan buku teks FTK, penyelaras Dr. Mimi, saya, Dr. Aimi, Kak Kazana, Puan Mas Rayu, maaf kalau saya tak sebut semua, merupakan AJK bawah jawatan kuasa modul fakulti lah. So pas ke kami, lepas tu kena bagi nama reviewer, lepas tu dan seterusnya lah dia akan pergi ke sekarang TDPP ya, TDPP lepas tu kepada CAT, lepas tu CAT kepada pejabat penerbit. Saya rasa ni mungkin SOP lama, mungkin tidak ke CAT lagi, terus ke pejabat penerbit. So yang ni adalah terbitan 2020. So tak apalah, you go through lah, tengok akan melalui CAT atau tidak lah untuk tahun ni. Okay, so dan seterusnya diterbit modul tersebut. So this process lah yang kena we have to go through lah. Pertama mula sediakan manuskrip dulu, lepas tu hantar. So reviewer, sekejap nanti saya cerita reviewer. So inilah ada tanggungjawab. Okay.
skip dulu. Saya rasa yang nak tahu dengan jelas ialah ni lah, yang unit 4 ni. Okay, so formatnya atas, bawah, kiri, kanan pun ada perkara ni. Okay, dan sebagainya lah. Ada macam tu lah, dia macam betul-betul macam menulis thesis lah. Betul-betul macam menulis thesis, kena ada formatting yang perlu dipatuhi. So benda ni senang je, formatting dia senang je. Orang yang sesiapa yang baru masuk, baru start kerja pun boleh buat. Asalkan follow je formatting dia. Follow je. Nescaya memang akan dapat lah akan dapat lah semua ni. Pada penghujung hari akan lengkap lah, dapat satu modul. Okay, so satu lagi lah ni panduan ni. Okay, so ni pun ada ceritakan daripada pejabat penerbit lah berkenaan dengan manuskrip, perlu patuhi 4 garis panduan dan sebagai borang-borang yang diperlukan. Ni lah nanti saya akan tunjuk ni lah nombor 4 dengan nombor 5. Ada 5 dokumen yang perlu download daripada pejabat penerbit. Ni nombor 4 dengan nombor 5. Okay, macam itulah tempoh masa penerbitan modul. So semuanya dijelaskan dalam 2 dokumen ni. So taklah 1 bulan ni taklah, kadang-kadang boleh laju juga. Okay, so ni okay, minimum 20, taklah 15 pun boleh diterima, 15 pun diterima. So ni commission, ni yang hitam putih lah, yang hitam putih kalau tak nak terima commission pun boleh. Kalau tak nak terima commission pun boleh. But depends lah, kalau pejabat penerbit cakap tak boleh, mesti juga menerima commission tersebut, then anda perlu terima lah commission tersebut. So pembayaran lah dan sebagainya. Saya apa terjadi masa pada tahun 2017, first time saya membuat modul pertama kan. Lepas dah settle, saya pun mencetak lah, terus mencetak. Saya tak ingat bilangan dia, tapi bilangan dia memang sangat banyak lah. So jumlah harga tu sampai beribu lah. So pada ketika 2017 merupakan tahun audit juga, dan sebagaimana fakulti FTK tahulah saya ni penyelaras OBE, tahun audit untuk E-Tech, yang mana E-Tech auditor daripada luar negara datang. So saya sangat sibuk, tak sempat nak pergi ke main campus sebab patutnya bayar ke pejabat bendahari di Parit Raja, tapi saya tak sempat pergi. So saya mohonlah tolak gaji saya supaya mudahkan pembayaran saya. Dan memang mereka akan consider. Lepas tu mereka mudahkan saya, bagi saya link untuk bayar secara online. So don't worry about all these things. Pejabat penerbit akan membantu anda. So ni potongan gaji berperingkat dilaksanakan. Saya mohon untuk perkara ni tau, sebab saya memang dalam email tu saya tulis saya sudah menerima pun duit daripada pelajar, dan saya terima kalau pihak bendahari memotong gaji saya untuk memudahkan saya supaya saya tidak perlu bergerak saya tidak sempat pergi ke pejabat bendahari di Parit Raja. Saya mohon tau. Tetapi pejabat bendahari dan pejabat penerbit membantu saya lah lepas tu lah, untuk usaha pembayaran ni. So don't worry, dia orang akan bantu. Asalkan bayar lah. Okay, so naskah percuma, dapat 2 naskah percuma. Saya punya naskah percuma ada kat sini lah. Memang dapat lah. Lepas tu depends. Terpulanglah kepada anda nak bagi naskah percuma ni kepada siapa. Saya memang pulangkanlah 1 naskah kepada Encik Mat Zain dan orang-orang yang menyumbang kepada pembangunan modul ini. Okay, so begitulah. Okay, so
secara detail, saya memang tak ingat sangat setiap satu detail ni. Saya sendiri pun setiap kali nak menulis modul, saya kena merujuk balik kepada 2 garis panduan ini. So, kalau ada soalan yang details, mungkin saya pun tak dapat jawab, tapi saya kena rujuk pada dokumen ni untuk jawab. Okay. Okay, so let's continue. So, begitulah. So, lepas membaca garis panduan membuat modul PNP tu betul-betul macam mengarang tesis, then bolehlah mula copy paste ke dalam formatting modul PNP. So proses ini bagi kalau first time buat perlu 1 minggu lah. 1 minggu masuk dalam 2 memang fokus untuk buat benda ni. Kalau ikutkan minggu depan dah mula semester, so minggu ni lah perlu fokus 100%. I think bolehlah siap satu modul if you start daripada kosong. Saya rasa lah sempat kot. 1 minggu ni lah fokus habis. Nescaya minggu depan akan boleh mula submit untuk review. Okay. Okay, so ni dia lah. Okay, so bila dah habis mengarang manuskrip mengikut format yang ditetapkan oleh garis panduan, then proceed to borang nombor 3 dan borang nombor 4 ni lah. Borang nombor 3 ialah ni lah borang penyerahan manuskrip modul. Pertama, serah kepada jawatan kuasa modul dan buku teks FTK lah kalau untuk FTK. Okay, so masa yang sama kena bagi nama reviewer. Adalah lebih memudahkan lah kalau cari reviewer sendiri. Kenapa? Because biasanya dah kenal dengan reviewer tersebut. So bolehlah kalau review, sebab reviewer tu kena siap kan, kena selesai review tersebut baru boleh pergi ke proses seterusnya kan. So kalau tengok kawan tu lambat sangat ke, push sikit lah kawan boleh setakat ni saya pun pilih tak juga. Sometimes saya depends on the years, depend pada tahun. Macam kali ni saya dapat pilih reviewer sendiri untuk review modul seterusnya. Ada tahun-tahun tu yang tak dapat pilih reviewer sebelum ni. Saya ada 1 tahun tu saya dapat Prof Amir Khalid, dekan pejabat penerbit, untuk review modul saya. Ada 1 tahun tu lah. So tahun ni dapat pilih reviewer lah. Okay, so reviewer dah habis selesai tugas dia, balik kepada author kena buat pembetulan lah. Dah buat pembetulan, akan pergi ke Timbalan Dekan Penyelidikan Pembangunan dan Penerbitan kalau FTK lah. FTK pergi ke TDPP. So TDPP, terpulang pada TDPP, ada TDPP yang nak check. Dan dulu saya punya pergi ke Dr. Suraya, TDPP, dan beliau semak juga, dan saya juga kena buat pembetulan kali kedua. Lepas tu baru hantar ke pejabat penerbit. So pejabat penerbit, kalau CAT terlibat, so CAT akan cek sekali lagi, dan semua pembetulan semua corrections yang disarankan untuk buat, kena buat lah. Dan biasanya dah sampai step ni, pembetulan dia dah sangat sikit lah. Tapi kadang-kadang ada juga, ada sekali tu dah 2 orang cek, pergi CAT pun ada lagi. Masa saya ingat sangat lah, sebab yang masa tu CAT yang menyemak modul saya ialah Dr. Abu. So Dr. Abu bagi ada 3 pembetulan saya ingat sangat, sebab yang ketiga ni tak boleh dibuat, pembetulan yang ketiga ni. So masa tu saya hantar balik tanpa membuat pembetulan yang ketiga ni. Lepas tu pulang balik pada saya untuk membuat pembetulan yang ketiga ni. Lepas tu saya tulislah justifikasi kenapa yang ketiga tu tak boleh dibetulkan.
Lepas tu diterima. Lepas diterima, dapatlah mencetak modul tersebut. Macam tu. So itulah antara reviewer yang saya pernah lalui untuk menerbitkan satu modul PNP. Of course, kemungkinan besar anda tak nasib tak sama lah, rezeki masing-masing, tak dapatlah dekan pejabat penerbit. Mungkin TDPP yang terkini tak menyemak sedetail macam tu. Lepas tu CAT pula kalau Dr. Abu memang detail ya. Kalau tahun ni tidak melalui CAT, well, dah dimudahkan lagi. So no problem, lalui saja, hantar, dapat correction, buat pembetulan, hantar dah buat pembetulan, hantar balik. Nescaya walaupun reviewer saya yang itulah dekan TDPP dengan Dr. Abu, ketua jabatan ni, diorang tulis pembetulan tu, but at the end of the day tetap akan dapat lepas dah buat pembetulan tu akan dapat publish. No problem, don't worry. Boleh punya. So tahun ni reviewer dalaman tu pilih sendiri kan, sudah dimudahkan kan. Ya, ada soalan. Apa justifikasi untuk tidak membuat pembetulan yang disarankan oleh reviewer? Oh, okay. Masa tu adalah formatting lah. So memang saya masa tu adalah berkenaan dengan formatting. So yang tu adalah berkenaan dengan, bila saya tunjuk dia apa justifikasi, I mean untuk tidak membuat pembetulan, mestilah logik lah, mesti menjelaskan kenapa pembetulan tersebut tidak boleh dibetulkan. Itu je soalan tersebut, jawapannya macam tu je lah, just tulis kenapa tidak boleh, pembetulan tu tidak boleh dibuat. Tapi kebanyakan masa pembetulan tu boleh dibuat lah. Gambar raja tak jelas, pergi jelaskan, increase contrast lah, increase contrast, increase brightness, dah jelas lah. Banyak pembetulannya boleh dibuat. Cuma daripada banyak-banyak review yang saya dapat tu, sekali je tak dapat membuat pembetulan. Satu komen tu je yang tak dapat. Daripada mungkin beratus, yang especially modul pertama lah, I think modul pertama semua gambar raja saya tak jelas. So saya berusaha klik setiap satu gambar raja tu, saya increase contrast, increase sharpness, reduce or increase brightness sampai dia definitely nampak lebih baik daripada sebelumnya lah. So masa hantar pun samalah, kita hantar yang lama punya sebelum pembetulan dan hantar yang selepas pembetulan. So reviewer boleh check lah pembetulan dah buat. Biasanya sampai CAT tu, bila dah sampai CAT, pembetulannya saya dah hantar tiga lah. Saya hantar yang first one, yang first manuscript, lepas tu yang dah pembetulan, lepas dah pembetulan, dah review balik, lepas tu saya dah hantar sampai tiga lah. Tiga kopi kan? Tiga atau empat, kadang-kadang 3-4 dengan semua pembetulan-pembetulan tu, yang before pembetulan dan selepas pembetulan. Dululah, sekarang mungkin tak macam tu lagi lah. Dulu lah saya hantar sebab satu manuskrip lebih kurang tebal macam ni kan. So macam tu lah, ni buku pertama, lepas tu pembetulan, lepas tu sampai yang terakhir ni lah. Saya pun adalah saya tulis. Okay, so yang satu tu yang saya tak dapat betulkan ialah yang formatting tu, yang margin kiri kanan. Akhir sekali tu pun diterima. Tak tahulah nampak ke tak Yang sini lah. Yang sini dengan sini. Tapi akhir sekali diterima juga. Boleh lah macam tu. Tapi lepas tu saya dah tahulah macam mana nak uruskan perkara ni lah. Dan sorry, ada soalan ke daripada Madam Nana FPTP? Okay, ada soalan Dr. Yong kan? Saya nak tanya. Maaf Hafiz, adakah saya menjawab soalan anda? Dr. Yong ready ke? Saya nak tanya soalan. Yeah. Okay, sure.
Okay. Right, apa ni, saya Nana daripada FPTP. Okay, saya nak tanya. So sekarang ni untuk kursus hari ni ataupun sharing hari ni daripada slide kepada modul. Okay, so back to the nature of the slide back to the nature of the slide. Contohlah saya bagi. Dalam slide saya ni banyak gambar, banyak infografik, banyak menggunakan smart art, banyak lebih banyak maksudnya tak ada wording word by word satu-satu apa ni dalam satu slide tu ada less than let's say less than 30 ataupun 20 words sahaja. Okay. So bila saya tengok tadi Dr. Yong sharing tentang bagaimana nak convert slide kepada modul, and then dia punya syarat-syarat, dia punya kita kata dia punya content lah, apa yang perlu ada apa semua tu, saya nampak banyak wording. Dalam modul tu kena ada banyak wording, kena ada yang CLO tu semua tu okey. Tapi dalam satu subtopik tu ada banyak macam as if like you kata macam kita buat thesis, macam kita buat dissertation. Okay. So sebenarnya sebab nature of slide dengan nature buku ataupun nature pembacaan tak sama. Saya bagi contoh dalam slide saya banyak gambar, banyak infografik let's say So macam mana kita nak convert kan? Adakah kita kena convert kan, kita kena type balik setiap satu slide tu kena type balik kepada dalam bentuk modul? That is more of organisation lah. So kalau start terus tempek gambar kan, macam biasanya macam kenalah ada teks sedikit dulu kan, kita kena karang sikit lah, figure 1.1 shows apa-apa kan, baru keluar gambar tu kan. Macam tu lah, kena buat formatting yang tu lah. Betul, slide memang tak adanya dalam perkataan tajuk tu kan, figure 1.1 shows what. Dalam slide biasanya tak ada. So untuk modul PNP kena karangkanlah perkataan ayat tersebut. Okay, thank you Dr. Yong. Thank you. Untuk semua infografik, untuk semua, betul. Dulu tak, kadang-kadang dalam slide tajuk pun langsung tak ada kan. So bila convert to modul PNP, betul, tiba-tiba rupa-rupanya dalam subchapter ni ada 12 gambar. Sendiri macam tu lah. Okay, I continue. Okay, continue sikit lah. So ni saya rasa banyak berkenaan dengan review dan pembetulan ni banyak sudah dipermudahkan untuk makin lama of course makin dimudahkan lah kan. We all hope like that lah kan. Okay. Lepas tu let's continue. Okay, so ni borang reviewnya. Okay, yang borang nombor 4 lah. Kan tadi ada 5 kan. 1, 2 ialah panduan. 3, 4, 5. 3, 4 ialah untuk review proses. So reviewer perlu isi ni. Lepas tu ini baru sebab dahulu dia tak ada sampai belakang-belakang ni. Ini baru 2020, ini baru borang manuskrip ni baru. Borang penilaian manuskrip modul PNP ni baru So saya tunjuk Microsoft Word yang saya download. Okay. So let's see So ni borang tu yang boleh download je. So termasuklah dengan manuskrip ni dipertimbangkan untuk penerbitan modul PNP UTHM. So isilah. Lepas tu itulah cop penilai reviewer dan seterusnya lah, 5 muka surat lah So when you download it, perlu masa menghantar, perlu hantar sekali borang ni. Dan borang satu lagi, borang penyerahan manuskrip. Ni dia. So ni pindahan 2021 ya. Okay, so jawatan kuasa, lepas jawatan kuasa, so sekarang timbalan dekan penyelidikan. Lepas tu terus pejabat, tak ada cat dah, bagus. Dah skip kan, tak ada cat kan. Yang dulu punya ada cat. Dah lama tak ada. Yang bahagian dah lama tak ada kan. Yang masa saya lah je lah, yang first few photo saya lah yang ada cat. Sekarang dah dimudahkan dah. Bagus. Dah dimudahkan. Bagus, dah dimudahkan. Okay, so ni lah 2 borang dia. Isi, lepas tu hantar ke JK fakulti masing-masing. Continue.
Seterusnya, okay, so ni borang nombor 4. Okay, dan seterusnya borang yang terakhir, ni borang cetakan. Biasanya bila dah sampai ke peringkat penerbit, dah habis pembetulan tu, sampai ke penerbit, penerbit akan biasanya dulu memang diwajibkan lah, nak hantar ke penerbit tu perlu mohon untuk mencetak juga. So ni borang lama dia, ni versi 2027, ni 2017 punya borang. Tadi tu saya kalau kita pergi ke ni kan, kalau klik error akan keluar error downloading file. So baru tadi saya dah minta dah dengan pejabat penerbit borang ni, boleh share kat borang ni? Boleh, dan saya share sekarang borang ini. Saya ni ya, open. Okay, dah ada kat chat. Oh, nampaknya okay, maaf so okay. Okay, so borang penyerahan, borang yang kelima tu, okay, ni 2017 punya. Okay, okay, sorry yang 2017 ni yang latest. Yang saya punya borang 2015. Yang 2017 ni yang latest. Okay, so ni contohlah isi nama. Okay. Apa tu lah dia punya dan segala-galanya, begitulah. Ni contoh yang diberikan oleh Fifi. Okay, saya sekarang share sekali lagi. Okay, sudah ada kat chat kat chat. Okay, so semua orang boleh download lah. Okay, so daripada pejabat penerbit, download 4 sajalah. Yang kelima tu saya dah bagi kat chat. Okay, dah habis dah. So summary, okay, slide. Of course mesti ada slide. Lepas tu kena baca panduan. Lepas tu mengarang modul tersebut. Bajet seminggu lah. Bajet seminggu dan ingat cite original sources walaupun dia website. Lepas tu submit for review. Bab ni lah, cadangkan reviewer boleh berhubungan terus dengan reviewer supaya mempercepatkan proses review. Okay, membuat pembetulan. Okay, submit ke JK modul FTK, submit ke TDPP masing-masing, submit ke pejabat penerbit dan cetak. So pegawai penerbitan, tepi sikit. Pegawai penerbitan, pejabat penerbit ni dia Puan Nur Hafiza, nama panggil dia Fifi. Fifi ni nombor telefon dia yang betul, yang beliau lah yang baru bagi borang permohonan pencetakan tersebut kepada saya pagi ni. Lepas dah mohon cetak, pejabat penerbit akan cetak, lepas tu jual kepada pelajar. So begitulah end of one full cycle lah. Bila mohon cetakan kedua tu, of course lah tiada lagi proses review ni, tinggal hantar borang cetak dan dapat buku tersebut dan boleh terus jual kepada pelajar. So itu saja untuk daripada saya. Saya minta maaf kalau ada salah silap cakap apa. Terima kasih kepada semua yang nak dengar apa saya cakap pagi ini. Okay, ada apa soalan? Thank you Dr. Yong. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Mana yang nak tanya soalan. Biasanya pembetulan review tu jaranglah dia nak tanya fakta ni betul ke tak. Biasanya adalah formatting. Sebab nak permudahkan pembaca tu faham konten, dan biasanya konten kursus pun konten kursus lah, agak dia taklah terlalu, dia bukannya research tau, bukan research yang perlu cite journal ni, journal tu, dia tak sedalam tu, maklumatnya tak sedalam tu tau. So dia lebih mudah lah dari
Yang nak tanya yang apa markah LMPT yang 20 markah tu, itu dah lama Itu saya tak ingat lah berapa tahun yang berapa 20? tahun dahulu lah. So saya pun tak ingat dah tahun apa. Saya letak XX je. 20 tu maksudnya untuk apa produce satu modul lah. First author. First author Bukan untuk buku, satu bukan buku. Buku ke modul modul? PNP. Ada satu ketika tu, ada satu tahun tu dapat full marks terus. Tapi sekarang saya tak tahu lagi ya. Sekarang saya tak pasti lagi ya. Saya minta maaf, sekarang saya tak pasti lagi. Tapi ini adalah maklumat dahulu. That's how sekarang saya tak pasti ya, saya minta maaf lah. Kiranya dia bawah markah apa? Penerbitan buku Penerbitan lain-lain. Lain. Okay. Ada Kak Zana ada soalan tak? Ataupun daripada kita punya partisipan, kalau ada soalan boleh tanya kat Dr. Yong. Berkenaan dengan apa tadi, slide pada slide kepada modul. Jadi dia orang ada yang dah tanya tadi. Jadi kalau tak ada soalan, sebenarnya kita boleh ke apa ni? Kita dah boleh kita boleh move kepada kita punya next speaker lah, dan penceramah yang seterusnya. Jadi terima kasih banyak Dr. Yong. Jadi sangat jelas lah penerangan berkenaan dengan macam mana nak kita nak convert our slide note into module kan. Dan sangat jelas juga macam mana proses nak produce one module. Jadi terima kasih banyak Dr. Yong.